Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syazwin binti Azrin. Hari ini kami akan mengulas isu perkembangan liberalisme di Malaysia dan cara menanganinya. Liberalisme itu apa? Liberalisme adalah satu bentuk sekularisme yang memisahkan semua aspek agama dan membenarkan tindakan atau amalan bebas daripada peraturan agama. Sheikh Sulaiman Al-Khirashi mengatakan bahawa liberalisme adalah pemikiran yang menekankan kebebasan individu. Mazhab ini memandang mereka harus memiliki kemerdekaan dan percaya bahawa kewajipan pemerintah adalah untuk melindungi kebebasan rakyat termasuk kebebasan berfikir, kebebasan peribadi dan kebebasan individu. Mengikut fakta, sejarah liberalisme bermula dengan penjajahan Eropah memasuki ideologi dan kepercayaan umat Islam dan juga jajahan melalui idea yang dikenali sebagai Ghazwatul Fiqh. Gerakan ideologi tokoh barat mula menyusup masuk ke dalam pemikiran umat Islam melalui cara pemadanan serta membina agama yang sesuai dengan pemadanan barat. Objektif kajian liberalisme adalah untuk mengkaji tentang perkembangan sejarah liberalisme, seterusnya meneliti kaedah penyelesaian penularan aliran pemikiran di Malaysia. Berdasarkan perkembangan ini, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan telah memutuskan untuk mengharam Islam liberal pada Julai 2006 di bawah pemeliharaan agama dan perkembangan dunia dalam politik Islam. Kenapa liberalisme dan pluralisme difatwakan haram? Bukan haram, tapi terkeluar dari Islam dengan ijma' semua ulama' dunia. Bukan ulama' Malaysia, Indonesia, ulama' dunia. Apakah teras? Dia banyak ajaran yang sesat. Tapi apakah teras liberalism? Liberalism yang menjadikan mereka terkeluar dari Islam ialah begini. Apa yang diharamkan oleh agama Islam, tapi masyarakat dapat menerima, kita lakukan. Dan apa yang diwajibkan oleh Islam tetapi masyarakat tidak dapat menerimanya, kita tinggalkan. Di situ mereka sudah batal akidah dan jadi murtad serta-merta. Assalamualaikum, saya Umar Ismail. Seterusnya saya akan berkongsi perkembangan sejarah liberalisme di tanah air. Perlu difahamkan bahawa makna liberalisme itu meluas mengikut perspektif setengah individu maupun kumpulan. Falsafah ini berkembang dari zaman ke zaman. Permulaan liberalisme moden berasal di England dan ia dibangunkan oleh tokoh falsafah liberalisme tersohor di England yang bernama John Locke. Seterusnya, dapat dilihat dalam kemerdekaan Amerika Syarikat pada tahun 1776. Mereka juga menggunakan falsafah liberalisme apabila menggunakan konsep all men are equal dalam deklarasi kemerdekaan mereka. Sedar atau tidak, pembentukan Malaysia juga tidak lari dengan konsep liberalisme apabila wujudnya kontrak sosial. Contohnya, pengumbalan Perlembagaan Persekutuan 1957 menekankan hak keistimewaan orang Melayu. Menurut Azmi dalam artikel beliau, liberalisme dalam konteks asas pembinaan negara Malaysia. Pengumbalan undang-undang di Malaysia mempunyai nilai yang sesuai dengan agama, walaupun Malaysia adalah negara yang mempunyai pelbagai kaum. Tambah beliau, liberalisme tidak akan terjadi secara menyeluruh kerana ciri-ciri perlembagaan di tanah Melayu digubal seimbang dengan ciri-ciri masyarakat di tanah Melayu. Malaysia menggunakan konsep demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan dan di bawah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Berdasarkan tinjauan Merdeka Center pada tahun 2017 dan dikemaskini oleh laman Malaysia kini, lebih separuh daripada rakyat Malaysia tidak tahu menahu berkaitan liberalisme tetapi menerima idea-idea liberal. Majoriti rakyat Malaysia terbuka dengan liberalisme politik dan kurang menerima dalam konteks sosial. Tinjauan itu dapat dirumuskan bahawa majoriti responden Melayu tidak bersetuju dengan liberalisme terutamanya dalam hal-hal agama. Kini, terdapat bermacam-macam gerakan liberalisme yang menggiat mempromosikan hak kebebasan. Institusi Kajian Dasar IKD, Sister in Islam, SIS dan Interfaith Commission IFC adalah antara organisasi yang mendapat sambutan masyarakat. Dalam perjuangan mereka yang liberal, mereka mengetepikan agama Islam yang dikatakan Islam itu mundur. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum, salam hormat.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Nur Idina Sofia akan membincangkan tentang faktor-faktor perkembangan liberalisme di Malaysia. Dalam meniti arus kemodenan ini, pemikiran liberalisme telah berkembang secara meluas yang datang dalam pelbagai cara penyebaran, sama ada secara nyata atau maya. Di Malaysia, golongan Islam liberal ini telah mula memperjuangkan pelbagai isu bertujuan menyebarkan idea liberalisme secara lebih luas. Hal ini membimbangkan akidah umat Islam pada generasi akan datang. Golongan-golongan liberalisme ini berpendapat bahawa segelintir undang-undang Islam melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai diguna pakai pada zaman moden ini. Salah satu faktor yang dikenal pasti ialah datangnya dari didikan keluarga. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk generasi akan datang. Didikan dari keluarga adalah cerminan akhlak generasi kini terbentuk. Hal ini kerana mereka adalah contoh tauladan bagi anak-anak mereka di rumah. Sifat ibu bapa yang mengambil sikap sambil lewa terhadap anak-anak menyebabkan masalah ini semakin berleluasa. Sebagai contoh, pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan kini seolah-olah sudah menjadi norma dalam masyarakat, terutamanya yang beragama Islam. Jika ibu bapa juga tergolong dalam pemikiran liberal, maka anak-anak mereka juga akan dipengaruhi dengan pemahaman liberal dan akibatnya terbentuklah generasi yang berteraskan fahaman liberal pada masa akan datang. Faktor seterusnya ialah pengaruh dari media sosial dan internet. Pada era teknologi moden masa kini, segalanya berada di hujung jari di mana segala maklumat tentang kefahaman liberal yang didedahkan di dalam media sosial bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran anak muda dan juga masyarakat di Malaysia. Sebagai contoh, hashtag LGBT seringkali diguna pakai di media sosial, terutamanya di Instagram dan Twitter, yang menjadi ikutan oleh masyarakat pada masa kini. Hal ini boleh memperdayakan remaja sekarang kerana majoriti pengguna media sosial adalah datangnya dari golongan anak muda atau remaja. Selain itu, kemajuan dan kemodenan negara juga adalah salah satu faktor yang menyebabkan pemikiran liberalisme berkembang secara meluas di Malaysia. Mereka berpendapat bahawa pemikiran masyarakat haruslah selari dengan kemajuan negara agar tidak dipandang serong oleh masyarakat barat. Menurut Muhammad Razak Idris, fahaman liberal adalah fahaman yang berkait rapat dengan idea dan gerakan modernisme. Golongan ini ingin menunjukkan kepada masyarakat awam bahawa apa yang dilakukan oleh mereka boleh menjadikan agama Islam dipandang mulia di sisi masyarakat bukan Islam dan juga masyarakat barat. Oleh sebab itu, dalam kita mengejar ke arah kemajuan negara, setiap kefahaman perlu diteliti agar ia sejajar dengan nilai dan prinsip Al-Quran dan Hadis. Implikasi liberalisme. Pertama, terhadap individu. Salah satu kesan aliran pemikiran liberal ini ke atas individu ialah kemusnahan ilmu dan kekeliruan pemikiran. Kekeliruan ini sangat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap Tuhan, alam manusia, kebahagiaan, keadilan dan akibat daripada usaha untuk menghapuskan hubungan alam semula jadi dengan Tuhan. Ini disebabkan oleh kurangnya didikan di sekolah maupun dalam kehidupan seseorang individu. Seterusnya, perkara seperti ini berlaku kerana mudah untuk mempercayai atau mengikut budaya barat yang mengamalkan konsep liberal. Ini membawa kepada lahirnya individu yang bebas melakukan apa sahaja yang mereka kehendaki tanpa menghiraukan peraturan atau larangan yang ditetapkan dalam agama. Implikasi kepada negara. Baru-baru ini, segelintir masyarakat termasuk pelajar yang terpengaruh dengan fahaman politik luar sanggup bertarung nyawa, kononnya mahu bertegas dengan pergaduhan yang tidak jelas. Walaupun bilangan mereka kecil, namun menjadi trend yang membimbangkan apabila segelintir rakyat terdedah kepada pelbagai ideologi asing. Ia juga menunjukkan bahawa manusia mempunyai hubungan atau rangkaian dengan ideologi politik yang tidak selaras dengan dasar negara. Kumpulan liberal percaya kepada hak asasi manusia dan mahukan kebebasan sepenuhnya. Ini memberi ancaman kepada negara terutamanya dalam mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan daripada berpecah belah. Seterusnya, implikasi kepada agama iaitu penolakan terhadap penggunaan syariah. Golongan liberal tidak akan berminat dengan undang-undang syariah bagi menentukan sesuatu perkara. Mereka berpendapat bahawa syariah itu menghalang kebebasan mereka. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin membentangkan kaedah penyelesaian berkenaan perkembangan liberalisme di Malaysia.
Antara kaedah yang boleh dilaksanakan ialah pemantauan media sosial dan penerbitan buku berkenaan fahaman ini. Dengan ini, penerbitan buku tentang pemikiran liberalisme dan pluralisme dalam agama amatlah diperlukan. Hal ini dapat dikatakan demikian kerana dengan adanya buku-buku tersebut, setiap individu dapat mempelajari ilmu tentang fahaman liberalisme dengan lebih mendalam agar tidak terpesong daripada ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat melalui MAIS turut menerbitkan beberapa buku berkaitan kesedaran akidah untuk rujukan orang ramai. Malah, MAIS melalui JAIS sentiasa proaktif melaksanakan aktiviti pemantauan, risikan dan siasatan secara berterusan termasuk kerjasama orang awam ke atas fahaman yang disyaki kembali aktif. Oleh itu, tindakan dan pemantauan berterusan melalui media sosial diambil bagi membendung penyebaran fahaman liberalisme ini. Yang kedua, pendedahan tentang fahaman liberalisme melalui sinaran media dan sosial media. Ini dapat dijelaskan bahawa penyebaran kefahaman ini melalui saluran media yang bebas boleh mempersoalkan dan menyangkal ajaran Islam. Oleh itu atau justru, aktiviti membabitkan sesi penjelasan, seminar, conversion dan pemantauan bagi memastikan fahaman liberalisme termasuk ajaran sesat amat penting agar dapat ditangani sehingga ke peringkat angkar umbi. Akhir sekali, perkara menyeleweng berkaitan akidah yang perlu didedahkan kepada masyarakat seperti berpegang kepada konsep pluralisme yang merupakan pegangan utama aliran pemikiran liberalisme. Hal ini demikian kerana fahaman liberalisme dan pluralisme adalah sesat dan boleh menyesatkan serta boleh membawa seseorang itu keluar daripada agama Islam. Seperti contoh, dengan adanya pendedahan aktiviti program rentas agama yang dianjurkan seperti majlis berbuka puasa bersama penganut agama lain yang dilihat mempromosikan persamaan bahawa semua agama adalah sama dan ia jelas bercanggah dengan akidah agama Islam. Situasi semasa dilaporkan bahawa fahaman ini berkembang agresif dalam media sosial. Fahaman ini juga beranggapan akal manusia adalah wahyu. Aliran ini membahagi wahyu kepada dua kategori iaitu wahyu yang bertulis iaitu Al-Quran dan ia adalah teks semata-mata dan wahyu tidak bertulis iaitu akal manusia yang mentafsir teks Al-Quran berdasarkan tujuan, konteks dan zaman. Oleh itu, kerjasama antara pihak berkuasa agama negeri dan agensi keselamatan amatlah penting untuk membenteras atau memantau kewujudan aktiviti kumpulan ini.